Hai guys, bersama lagi Faiz Zanal. So finally Asus Malaysia telah pun perkenalkan smartphone terbaru diorang yang memang king of gaming smartphone, iaitu Asus ROG Phone 7. So dekat depan aku ni adalah ROG Phone 7 yang biasa. So Ultimate tu harga dia mencecah RM5,000, tapi untuk yang 7 ni starting price dia RM3,600 saja. So aku akan kongsikan apakah yang menarik, pembaharuan dan juga kekurangan yang korang semua perlu tahu sebelum korang consider dan dapatkan Asus ROG Phone 7 di pasaran Malaysia. Pertama sekali, ini adalah kotak untuk Asus ROG Phone 7. So memang very typical box untuk smartphone gaming. Bukan saja kotak, akan dapat casing dan juga ada manual book. So casing dia ni adalah jenis hard case yang biasanya kita dapat pada phone ROG sebelum-sebelum ni. Kalau buka saja, pada bahagian bawah sekali kotak ni akan dapat kabel jenis USB-C to USB-C, braided nylon punya kabel. Ini ROG punya typical kabel, dan juga ada plug pengecasan 3 pin dengan kuasa 65 watt. So dia menggunakan port jenis USB-C, bukannya typical USB-A. So ada job ROG kat sini. So guys, inilah dia Asus ROG Phone 7 yang terbaru. So sekilas tengok memang nampak rekaan dia adalah macam Asus ROG Phone 6, tapi aku boleh katakan dalam 40% different in terms of dia punya back panel looks pada Asus ROG Phone 7 ni. So kalau sebelum ni diorang gunakan rekaan yang macam abstract ataupun ada logo dekat bahagian tengah kan, petak. Tapi kali ni aku rasa lebih minimalis dan juga lebih matang untuk looks pada back panel Asus ROG Phone 7. Aku rasa memang Asus masih kekalkan DNA ataupun iconic design diorang pada Asus ROG Phone yang terbaru ni, walaupun nampak lebih kurang sama, tapi diorang ubah sikit untuk looks pada back panel. So shape dekat bonggol kamera ni memang masih sama dengan Asus ROG Phone 6, cuma diorang differentiatekan material pada bonggol kamera tu. So sebelum ni ada kaca full kat sini kan, tapi kali ni kaca dia differentiate dengan pada bahagian bawah ni. So bahagian bawah ni adalah material yang berbeza dengan atas ni. So that's why ini adalah antara perubahan yang sedikit diorang letakkan pada attention to details. Untuk rekaan baru ni ada two tone color tau. So pada bahagian bawah ni adalah warna putih. So simple, looks minimalis, dan pada bahagian atas ni adalah transparent ataupun translucent design. So ada ambient light kat sini dan juga ada tulisan yang sedikit dekat bahagian atas ni lah. So tak semak dengan tulisan yang banyak-banyak sangat. And then ada tulisan 07 menandakan bahawa ini adalah Asus ROG Phone 7. Kalau compare to Asus ROG Phone 6 ada 06 kan. This is the new design untuk Asus ROG Phone 7. Tapi kalau tengok Asus ROG Phone 7 Ultimate, yang tu memang lebih kurang sama macam Asus ROG Phone 6 sebelum ni. Pada bahagian lain, smartphone ni masih kekalkan dengan A trigger, ada power button, volume button dekat bahagian kanan. Tapi untuk model basic ni dia tak ada event macam Ultimate punya version. Ada event akan terbuka kat sini untuk dia punya pengudaraan. And then bahagian bawah masih dengan audio jack, USB-C port yang menyokong sehingga 65 watt. Pada bahagian kiri ni macam biasalah ada USB-C port satu lagi untuk korang nak letak Aero Active Cooler 7 yang terbaru tu. Dan aku difahamkan yang tu ada subwoofer sound. So memang wow gila kalau korang main game menggunakan Aero Active Cooler terbaru tu. But itu harga dia korang nak kena beli secara berasingan. Untuk yang pre-order aku difahamkan korang dapat yang Aero Active Cooler 6. Tapi untuk ROG Phone 7 Ultimate, yang tu memang korang dapat sekali dengan Aero Active Cooler 7 dalam kotak jualan terus. Fun fact, sebenarnya smartphone ni pun menyokong IP54 rating. So dia upgrade sikit berbanding dengan sebelum ni, hanyalah IPX4 saja. So itu adalah antara upgrade dari segi dia punya IP rating pada Asus ROG Phone 7 kalau compare to Asus ROG Phone 6. And pada bahagian hadapan dia untuk skrin masih ikonik dengan design bezel yang tebal atas dan juga pada bahagian bawah untuk orang letakkan front facing storage speaker yang memang cukup padu. Dan aku difahamkan yang Asus upgrade dia punya sound lebih padu kalau compare to previous model untuk speaker pada Asus ROG Phone 7 ni. So untuk korang nak main game tanpa gunakan headphone pun memang korang akan layan habis dengan dia punya front facing storage speaker. Tak banyak gaming smartphone ataupun smartphone yang gunakan front facing storage speaker. Aku rasa setakat hari ni untuk market Malaysia, Asus ROG ni satu-satunya phone gaming yang menggunakan front facing storage speaker atas dan juga pada bahagian bawah. And aku rasa in terms of screen dia tak banyak nak ulas sangat sebab dia masih kekalkan AMOLED display 6.78 inci. Cuma untuk model terbaru ni dia upgrade sikit untuk nits of brightness. Kalau sebelum ni 1200, tapi kali ni diorang menggunakan 1500 nits of brightness untuk bahagian dia punya display. So lebih cerah kalau korang nak gunakan masa outdoor dengan cahaya matahari yang cerah gila. Dekat bahagian setting display dia pun korang ada pilihan untuk tukar refresh rate daripada 60Hz sampailah
165Hz. So kalau korang macam nak tukar yang automatic pun boleh dekat bahagian atas kali ni. So banyak pilihan refresh rate korang boleh pilih dekat bahagian setting display Asus ROG Phone 7 ni. Selain pada tu, mungkin korang tertanyakan apakah pembaharuan yang Asus ROG lakukan pada Phone 7 ni, manakala rekaan dia macam lebih kurang sama je dengan Asus ROG Phone 6. So kita tahu bahawa phone ni adalah gaming phone yang baru, so that's why digunakan chip Qualcomm yang paling latest iaitu 8 Gen 2, ada 5G, LPDDR5X, UFS 4.0 dan juga Wi-Fi 7. So dia punya numbers tu memang better than Asus ROG Phone 6 lah. So that's why in terms of performance wise, dia punya connection, dia punya speed tu memang korang dapat better than Asus ROG Phone 6. Bateri smartphone ni pun masih dengan 6000 mAh dan juga pengecasan 65W. So memang a massive battery untuk korang nak main game dalam masa yang lama. Dan aku difahamkan yang Asus ROG upgrade untuk cooling system pada smartphone ni. Masa aku gunakan Asus ROG Phone 6 pun aku rasa benda tu dah dibaiki. Tapi untuk Asus ROG Phone 7, diorang upgrade dan juga bagi better cooling system pada smartphone ni. So kita boleh expect bahawa Asus ROG Phone 7 akan lebih baik in terms of dia punya heating control pada gaming experience. So aku akan cuba nanti lepas aku gunakan lenjan phone ni kau dalam masa 2 ke 3 minggu. Kalau tengok dekat bahagian specs kamera dia, memang tak banyak perubahan yang ketara sangat tau. Dia masih dengan triple camera 50 megapixel, ada ultrawide dan juga makro, dan mampu merakam video sehingga 8K 24fps. Tapi untuk selfie kamera dia ada upgrade berbanding dengan model yang sebelumnya. So kali ni digunakan sensor kamera 32 megapixel. So untuk korang nak selfie dekat Asus ROG Phone 7 ni akan dapat outcome yang better sikit lah in terms of quality kalau compare to Asus ROG Phone 6 sebelumnya. So ini adalah antara sampel gambar yang aku ambil menggunakan kamera Asus ROG Phone 7. Korang boleh nilai kat sini, komen kat bawah, okay? So guys, macam mana dengan kamera daripada Asus ROG Phone 7? Aku rasa kamera untuk gaming phone ini adalah antara yang terbaik setakat hari ni lah. So korang boleh expect smartphone ni bukan hanya bagus dekat performance, gaming experience dan sebagainya, tapi kamera dia pun cukup baik untuk sebuah gaming phone flagship yang berharga mencecah 4,000 lebih untuk yang version ni lah. Tapi untuk yang satu lagi version tu Ultimate mencecah RM5,000. But then aku rasa smartphone ni dia tak sesuai sangat untuk daily sebab berat kot. Tapi kalau orang yang dah biasa ataupun peminat Asus ROG Phone, mungkin diorang tak kisah pun dengan berat pada Phone 7 ni, sebab ini memang typical berat untuk ROG Phone. So untuk aku personally, sebagai phone gaming saja, yes, aku memang suka gila. Tapi untuk phone daily, aku prefer gunakan aku punya Huawei P60 Pro. So aku just jadikan phone ni sebagai aku punya gaming smartphone ataupun phone kedua ataupun ketiga aku sajalah. But aku suka dengan design baru ni. Ambient light dia more clean dan flow dia cantik gila. Korang just boleh adjust dekat bahagian setting untuk sistem lighting ni. So kat sini korang boleh disable ataupun enable apa yang korang nak, apa yang korang tak nak lah. So aura glow ni dekat bahagian yang ni lah. Every time kalau kita charging ke screen on ada call, benda tu akan effect dekat lighting belakang ni. So yang ni aku buat dia screen on, so that's why dia ada lighting. Kalau aku lock screen dia akan turn off lighting. So memberikan sedikit dekat penyematan bateri. Aku rasa aku tak risau pasal bateri sebab bateri dia besar gila, 6000 mAh. Aku just risau kalau smartphone ni jatuh dekat muka aku je sebab memang akan lebam dek muka tu. So kalau main sambil baring tu jatuh ke muka, pedih gila kot. Phone ni berat kan. Lebih 230 gram. Dia memang level antara phone yang terberat untuk market Malaysia. Korang boleh consider Asus ROG Phone 7 di pasaran Malaysia RM3,600 untuk starting price dia. And upgrade yang aku boleh katakan agak minimal, tapi dalam masa yang sama mungkin korang semua tak perasan bahawa ini adalah antara upgrade yang sesuai untuk Asus ROG Phone 7. Sebab diorang tak boleh nak ubah banyak sangat tau in terms of shape, looks. Sebab inilah Asus ROG Phone 7. Inilah gaming phone diorang. Tapi aku rasa kalau dia ubah kedudukan kamera tu lebih nampak different lah berbanding dengan model yang sebelumnya. But diorang just ubah material je daripada kaca kepada yang ni kan. Jadi macam stainless steel kot, aku tak sure pakai material apa. Tapi everything feels solid. Phone ni memang berat. Kita boleh expect benda tu. Dan aku suka gabungan colour antara putih dan juga hitam dekat frame ni. Aku rasa tak banyak nak ulas sebab aku masih boleh bagi title King of Gaming Phone pada Asus ROG Phone 7, tapi yang versi Ultimate lah. Sebab yang ni basic model dia, tapi dah cukup powerful enough actually. Kalau korang nak sebuah gaming phone yang memang lebih daripada ni, korang just beli yang Ultimate lah kalau korang ada budget lebih. But aku rasa kalau korang nak sebuah gaming phone yang dah cukup bagus dari segi dia punya performance wise, display, speaker, battery, fast charging, kamera,
looks design, features gaming semua dah ada cukup lengkap dah pada phone, belilah yang ROG Phone 7. Tak payah dah mahal beli Ultimate tu kan. Tapi Ultimate tu dapat Aero Ethical 7 yang percuma lah. So that's why kat sini korang ada pilihan, sama ada korang ada bajet lebih beli yang Ultimate, tak ada bajet just beli Asus ROG Phone 7 ni pun dah cukup bagus sebenarnya. Okay.